سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Memang pecah macam ni yang lain tak ada. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Menunduk. Dia jadi faham tak? Menunduk patutnya macam ni. Kena rendah. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha bahawasanya Allah sebagai Tuhan kami, Allah pentadbir kami, Allah tujuan kami, ya Allah. Segala apa yang kami lakukan adalah demi mendapat redha-Mu, ya Allah, mendapat ganjaran di sisi-Mu, mendapat pengampunan-Mu, ya Allah. Dan kami redha bahawasanya Islam sebagai cara hidup, sebagai cara hidup, cara kami, sebagai agama kami, sebagai cara kami berhibur, kami makan, kami minum, kami bekerja, ya Allah. Islam adalah panduan, Islam adalah perundangan, ya Allah, dalam kehidupan kami daripada segala aspek. Dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kami, pesuruh-Mu, ya Allah, ikutan kami, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, limpahkanlah, lapangkanlah dadaku, ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana, lapangkanlah dada kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah urusan kami, urusan hidup, urusan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, urusan kami sebagai seorang ibu ayah, urusan kami sebagai hamba-Mu, urusan kami sebagai khalifah-Mu, ya Allah. Pemudahkanlah, ya Allah, segala urusan-urusan kami saat hidup kami di dunia, saat kami menghadapi kematian, ya Allah, dan saat kami berada di alam barzah. Permudahkanlah segala urusan soal jawab munkar dan nakir. Pemudahkanlah, ya Allah, urusan kami di mahsyar apabila kami dihisab di mizan, tempoh penantian menunggu hisab dan sebagainya, ya Allah. Dan pemudahkanlah urusan kami, ya Allah, untuk ke syurga-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawli. Dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami agar mereka memahami apa yang kami perkatakan, ya Allah. Allah maftah alaina hikmataka, ya Allah. Bukakanlah bagi kami hikmah-Mu, ya Allah. Hikmah di sebalik perintah, hikmah di sebalik larangan, hikmah di sebalik ujian, hikmah di sebalik ketetapan dan ketentuan-Mu, ya Allah. Bukakanlah kepada kami hikmah-Mu di sebalik apa yang berlaku, ya Allah. Agar kami kuat untuk redha, agar kami kuat untuk terus
berharap kepadamu ya Allah, tidak putus asa dalam mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Agar kami kuat menempuh jalan-jalan ini ya Allah, dalam keadaan kami bersangka baik dengan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan limpahkanlah kepada kami daripada sisi-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kita satu hari tambahan. Hiduplah kita untuk satu hari. Hiduplah kita satu hari. Setiap hari adalah hari yang baru, yang merupakan peluang baru yang Allah berikan untuk kita bertaubat kepada Allah di atas dosa yang kita lakukan semalam dan sebelum-sebelumnya. Hari yang baru ini adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk menambahkan pahala-pahala daripada amal-amal soleh ya Allah, dan untuk kita memperbaiki amal soleh kita supaya kita lakukan ikhlas kerana Allah hanya menerima amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang ditujukan dan mengharapkan redha dan mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, yang paling kita takut adalah kita merasakan bahawasanya amalan kita banyak, amalan kita dah cukup, dan kita sangat takut sekiranya amalan tersebut rosak kerana penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita sangat takut ialah kita dimuliakan oleh manusia, kita disebut-sebut kebaikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghina kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kita di kalangan para malaikatnya. Jadi sebab itu kita sentiasa perlu kuat untuk melakukan ibadah amal soleh, dan ini adalah zamannya akhir zaman. Tuan-tuan puan-puan sekalian, pada pagi tadi saya membaca sebuah buku, iaitu himpunan 40 hadis. 40 hadis tanda-tanda kiamat, 40 hadis tanda-tanda akhir zaman. Alhamdulillah saya baca habis 40 hadis tersebut. 40 hadis tu selepas subuh baca, dan hampir setiap hadis setiap tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat tu 90% telah berlaku. Allahu Akbar, telah pun berlaku. Soalnya kita ni sedang berada di ambang gerbang, di ambang ataupun di hadapan gerbang tanda-tanda terakhir ataupun tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil semuanya dah keluar, dan yang saya rasa macam takut kerana di antara tanda-tanda kiamat dan akhir zaman itu, saya sendiri, subhanallah, saya melihat ke dalam diri saya sendiri pun mempunyai ciri-ciri kaum yang lalai, orang-orang yang lalai di zaman akhir zaman ni. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu hadis Nabi SAW yang sangat menyentuh hati saya. Ada satu hadis Nabi SAW, tapi buku tu saya tak bawa sebab encik suami ambil. Lepas saya baca, saya bagi kepada encik suami, saya kata, abang tolong baca. Ini adalah peringatan daripada Rasulullah, dan kita juga tergolong daripada golongan yang disebutkan dalam hadis ni. Jadi kita kena buat sesuatu supaya kita tidak menjadi mereka yang terkena fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Kita tak tahu kita sempat tak nak berhadapan dengan fitnah Dajjal, na'udzubillah min zalik. Kita kena berdoa supaya kita tidak sempat dengan zaman tersebut. Tapi ada sebelum fitnah akhir zaman, kan, sebelum berlakunya kiamat, kita mungkin menghadapi kiamat kecil, iaitu kematian sendiri yang tak tahu bila-bila masa. Ada satu hadis Nabi SAW
yang bermaksud mafhum daripada hadis tu, sesiapa yang melakukan ibadah dalam keadaan huru-hara. Dan bila baca syarah kepada hadis tersebut memberi maksud akhir zaman ini disebut sebagai zaman huru-hara, iaitu manusia sibuk mengejar dunia. Manusia sibuk dengan urusan dunia pagi, petang, malam yang tidak habis. Terlalu banyak urusan dunia. Berkejar dengan dunia. Nabi kata, sesungguhnya mereka yang melakukan ibadah. Maksud ibadah di sini ibadah khusus ya, bukan ibadah umum. Melakukan ibadah pada zaman yang huru-hara, iaitu zaman kita ni lah, zaman huru-hara. Dia umpama seperti sedang melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sungguh saya terkesan dengan hadis ini. Nabi kata umpama dia melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila tengok syarah kepada hadis tersebut, dia golongan yang beribadah, banyak melakukan ibadah di akhir zaman ni, mereka diberi pahala umpama seperti sahabat-sahabat Nabi yang melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang mana kita tahu sahabat-sahabat Nabi yang melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan keluarga mereka di Mekah. Mereka meninggalkan harta benda mereka. Mereka meninggalkan kebun mereka. Mereka meninggalkan kekayaan. Bahkan mereka meninggalkan kampung halaman. Menuju ke satu negara yang mereka tidak ada tanah di sana. Mereka tidak ada perusahaan. Mereka pergi dalam keadaan selai sepinggan. Sedangkan mereka sebelum itu di Mekah sudah pun selesa. Ada tanah sendiri, ada rumah sendiri, ada perniagaan, ada perusahaan, ada kebun-kebun. Tapi mereka sanggup meninggalkan semuanya demi mendapatkan redha Allah, dan mereka menuju ke Madinah demi menyambung perjuangan risalah Islam. Jadi umpama pada hari ini orang yang masih mampu beristiqamah dengan membaca Al-Quran sebanyaknya, dengan zikrullah, dengan melakukan amal-amal soleh seperti memperbanyakkan sedekah. Dia bukan sayang hartanya lalu disimpan, tapi dia menunjukkan rasa sayang terhadapnya dengan dia memperbanyakkan sedekah. Itulah cinta dan sayang yang sebenar terhadap harta. Orang yang betul-betul sayang dan cintakan hartanya, dia akan banyakkan sedekah sebab dia bakal menikmati harta tersebut dalam kubur sehinggalah kepada mahsyar. Ada satu pintu syurga namanya Babus Sadaqah. Babus Sadaqah. Babus Sadaqah ini pintu yang akan dipanggil masuk orang-orang yang banyak bersedekah. Cintakan harta, banyakkan sedekah sebab itulah harta yang kekal yang bakal kita nikmati di alam barzakh, yang bakal kita nikmati di mahsyar sampailah membawa kita ke syurga. Tetapi siapa yang mencintai harta lalu dia simpan, sebaik dia mati, harta itu bertukar milik kepada yang diwariskan. Masya Allah. Bukan bermaksud kita tak boleh tinggalkan sesuatu kepada pewaris, kepada anak, kepada keluarga. Tak. Boleh tinggalkan. Tetapi berpada-padalah. Bukannya kita menganggap kitalah yang memberi rizki kepada anak-anak. Kitalah yang menjamin rizki mereka. Dan kita dapat lihat pada hari ini, ibu ayah yang meninggalkan harta kepada anak-anak tanpa pendidikan yang kuat dari sudut agama. Harta itu merosakkan anak-anak. Adik-beradik boleh saling membenci, bermusuh, bergaduh, bahkan membunuh. Na'udzubillah min zalik. Tapi harta yang paling mahal yang ditinggalkan oleh ibu ayah adalah berupa akhlak yang baik, adab, solat, Al-Quran, zikrullah. Itulah harta yang paling mahal yang ditinggalkan oleh seorang ibu ayah, iaitu pendidikan yang baik terhadap anak-anak. Yang mana ilmu akan menjaga seseorang. Manakala harta, seseorang perlu menjaganya. Na'udzubillahi min zalik, subhanallah. Jadi hadis Nabi yang Nabi sebut sesungguhnya, sesiapa yang melakukan ibadah di saat huru-hara, iaitu zaman akhir zaman. Huru-hara di sini membawa maksud manusia sibuk bekerjar, mengejar dunia, sibuk menguruskan itu, ini yang tidak berkesudahan.
sedangkan dunia bakal ditinggalkan. Nabi kata, mereka umpama seperti orang yang sedang hijrah kepada Allah, dia dapat ganjaran pahala hijrah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba hitung 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa lama masa yang kita peruntukkan untuk baca Al-Quran, untuk baca terjemahan, untuk tadabbur Al-Quran. Kita dah hidup 40 tahun, 50 tahun, berapa surah yang kita hafal? Berapa surah yang kita hafal? Adakah kita dah hafal surah Al-Mulk, surah Yasin, surah As-Sajadah, surah Ad-Dukhan, Subhanallah, Allahu Akbar, mungkin surah-surah dan juzuk 30? Jadi kalau kita fikir tentang itu saja, terbukti bahawasanya kita orang-orang yang lalai. Kita bukan semestinya kena hafal 30 juzuk, sekurang-kurangnya 1 juzuk daripada Al-Quran. Daripada 30 juzuk, 1 juzuk kita hafal. Campur surah Yasin, campur surah Al-Mulk, mungkin surah Sajadah, mungkin ada beberapa surah daripada juzuk Amma, akhirnya gabung-gabung jadi 30 juzuk. 1 juzuk. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, sekarang ramai yang berada di rumah, tapi ramai lagi yang terleka dengan waktu lapang yang membunuhnya. Waktu lapang diisi dengan cerita yang tak berkesudahan dan sebagainya. Allahu Akbar. Memang kita digalakkan untuk mendengar ilmu, ceramah dan sebagainya. Namun hasil daripada ilmu yang kita dengar dibuktikan dengan memperbanyakkan amal ibadah. Memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan Al-Quran, itu zikir yang sangat tinggi. Solat, perbanyakkanlah solat. Nanti kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan jalan-jalan ke syurga. Subhanallah, mudah-mudahan kita sedang menempuh jalan ke syurga. Itulah tajuk kita pada pagi ini, iaitu jalan ke syurga. Jalan ke syurga. Kita bimbang, kita sedang menempuh jalan ke neraka. Kita ingat kita sedang melalui jalan ke syurga. Sebab kita nampak diri kita dah melakukan ibadah dan sebagainya. Jadi, kita kena pastikan bahawasanya diri dan ahli keluarga pasangan kita sama-sama sedang menempuh jalan ke syurga. Allahu Akbar, subhanallah. Pertamanya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Hadis Ar-Rahmah Kuala Kangsar Perak. Ini adalah penganjur program kita pada pagi ini. Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Hadis Ar-Rahmah Kuala Kangsar Perak. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa dan pengurusan Ma'had Tahfiz, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Siapa yang ada mengikuti live ini di FB page, di page Ustazah Asma, kalian ada nampak infak pembangunan fasa 2 Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Hadis Ar-Rahmah. Ada nombor telefon Puan Hafsah dan ada nombor telefon Puan Rosnah. Jadi, marilah sama-sama kita mengambil peluang untuk wakaf kepada infak pembangunan, wakaf pembangunan. Mudah-mudahan selama anak-anak di situ belajar mewakafkan dirinya, belajar tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, tentang semualah, kan, untuk kembali kepada masyarakat, lalu mendidik masyarakat, selama itu pahala kita mengalir. Masya Allah. Kita akan mati, bangunan itu mungkin akan kekal sampailah hari kiamat. Dan beruntunglah kita tatkala kita berada di dalam kubur, maka infak yang kita telah salurkan ke madrasah ini, madrasah Tahfiz Al-Quran dan Hadis Ar-Rahmah Kuala Kangsar Perak, mudah-mudahan ia menjadikan kita hamba-hamba Allah ataupun orang-orang yang beruntung di alam barzah nanti. Masya Allah, kita dah nampak ada iklan tu. Jadi janganlah kita biarkan berlalu saja. Boleh ambil nombor telefon dah, hubungi. Berilah dalam, kalau tak mampu RM2, tak mampu RM5, tak mampu RM10, bagilah mengikut kemampuan. Bila datangnya di hadapan mata kita peluang untuk sedekah, janganlah kita lepaskannya. Masya Allah. Kita tahu terlalu banyak iklan di internet sekarang kan, orang minta infak dan sebagainya. Tapi yang sedang ada di depan mata ni, kita ambil lah peluang ni, kita grab lah. Masya Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian. Tajuk kita ialah Jalan ke syurga. Jalan ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tanya, Ustazah, minum air tangan kiri ya? Tak, tangan kanan. Tapi sebab telefon ni kan jadi terbalik. Okey,
Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya akan membacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang jalan-jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan apa yang bakal kita bincangkan ini menjadi satu panduan yang jelas. Jelas. Lepas ni, apa jalan, apa yang perlu kita buat untuk kita berada di track yang betul menuju ke syurga. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melalui ataupun menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Subhanallah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini membawa maksud kita berusaha untuk menuntut ilmu. Lalu kita menempuh jalan-jalannya. Antara jalan-jalannya ialah melalui sesi pengajian Al-Quran, hadis ataupun ceramah-ceramah umum seperti ini. Namun ada sebagian ulama mengatakan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah menempuh jalan ilmu fardu ain, mengenal Allah, akidah, berkenaan fiqh kan syariah, kemudian tasawuf, ilmu-ilmu fardu ain. Sama ada dia membaca kitab ataupun menghadiri kuliah-kuliah majlis-majlis ilmu. Namun sahabat-sahabat sekalian, suka saya ingatkan, fitnah kepada penyampai ilmu ataupun guru adalah berbangga dengan ramainya anak murid ataupun follower. Itu fitnah ujian. Berbangga dengan ramainya penyokong dan sebagainya. Kita bimbang, saya bimbang tuan-tuan puan-puan sekalian. Jika seorang guru dia kalah dengan ujian dan fitnah tersebut, maka dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Na'udzubillah. Manakala fitnah bagi pengikut ataupun pelajar adalah dia berbangga dengan ramainya guru dan dia menjadi taksub. Itu fitnah ya, menjadi taksub. Dan apabila dia berguru contohnya dengan guru Al-Quran, lalu dia mula mengatakan bahawa guru Al-Quran dialah yang terbaik. Lalu dia buat perbandingan. Dia banding dengan guru yang lain. Tak best, tak clear, tak menarik, salah. Saya belajar dengan guru ni barulah saya tahu bacaan yang betul. Sedangkan ilmu Al-Quran, ilmu yang sangat luas. Contoh yang lain, bila kita berguru dengan guru-guru yang lain pula dalam bidang-bidang ilmu agama. Sampai satu peringkat, kita berjumpa dengan guru yang lain dan kita merasakan guru ini, ya Allah, alimnya dia. Guru ni, ya Allah, dia hanya mengajarkan hadis-hadis yang sahih. Saya tenang, saya yakin dengan dia. Kan? Guru ni ada kedudukan sekian-sekian. Lalu kita telah menafikan guru-guru yang sebelum ini. Sedangkan seorang guru walaupun mengajar sekolah rendah, dialah yang mengenalkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Guru sampai masuk sekolah menengah, saya biasa jumpa anak-anak murid yang menghina dan menjatuhkan gurunya. Kan? Dia kata dulu saya belajar dulu dengan sekian-sekian. Rupanya ilmu yang dia mengajar tu tak dalam. Ilmu yang dia mengajar tu mengarut. Sekarang bila saya belajar dengan guru-guru ni baru saya tahu sebenarnya. Barulah saya faham sekian-sekian. Saya kata tolong jangan menghina guru. Ilmu Allah ini luas. Kita tidak tahu, mungkin bukan kerana guru itu yang jahil, tetapi kitalah yang jahil bahawasanya ilmu ini begitu banyak, kita yang belum terokai. Maka subhanallah, yang terbaik kita sebagai anak murid adalah mendoakan guru-guru kita. Dan bagi kita yang menempuh jalan menuntut ilmu, antara fitnahnya adalah ilmu banyak, beramal tidak. Ilmu disampaikan banyak, ini fitnah kepada saya juga, ujian kepada saya. Dan kalian dah pergi dengar ceramah sana, ceramah sini. Kadang pagi tu dah berapa ceramah sampai ke malam. Banyak ceramah yang kita dengar. Masya Allah.
dan ujian bagi kita nak beramal dengan ilmu. Subhanallah. Sebab itu orang yang menuntut ilmu lalu beramal dengan ilmunya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan apa? Memberi jaminan dia sedang menempuh jalan menuju ke syurga Allah. Begitulah sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, tanggungjawab kita. Bila kita menuntut ilmu, kita kena berusahalah untuk beramal. Namun kalau tak mampu istiqamah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Okey, seterusnya, jalan-jalan ke syurga. Nabi SAW bersabda, An Muazin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya perkataan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sebut, Nabi beri peringatan kepada kita, barang siapa yang akhir kehidupannya, dia boleh akhir nafas, akhir nyawanya, dia boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika saat sakaratul maut, ketika saat nyawa nak dicabut daripada badannya. Ini saat yang paling menakutkan, paling sakit seumur hidup, paling takut nak bertemu dengan Allah, takut nak menghadapi saat soal jawab dalam kubur munkar dan nakir, takut kita bakal ditinggalkan oleh ahli keluarga dan akan dikuburkan, ditanam di tempat yang bawah, tempat yang sunyi, tempat yang gelap, tempat yang sempit, tempat yang busuk, berbau tanah. Allahu Akbar. Saat itu adalah saat yang paling menakutkan dalam hidup kita, jauh daripada ketakutan-ketakutan yang lain. Masya Allah. Dan Nabi sebut, siapa yang boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, jika saat kita hidup saat ini, kita tidak kuat untuk memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, kita lemah sikit sangat ucap la ilaha illallah, maka bagaimana kita mampu mengucapkan kalimah itu saat kita nak mati? Sekarang saat kita hidup, kita sehat, kita kuat, lidah pun boleh bercakap lagi, kita masih ada waktu, ada masa yang banyak. Tetapi saat sakaratul maut, kita dah tak ada masa. Ketika itu nyawa sampai di halkum, kita dah susah nak bercakap dan berkata-kata. Saat itu seluruh badan kesakitan. Saat itu kita dalam keadaan ketakutan yang teramat. Adakah kita mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Maksud kalimah la ilaha illallah, la, tiada, ilaha, sembahan, Tuhan, illallah, kecuali Allah. Dan termasuk dalam kalimah ini juga membawa maksud tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada tempat meminta melainkan Allah. Apa yang kita buat adalah untuk Allah, la ilaha illallah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, afdalu zikru, zikir yang paling afdal, zikir yang paling afdal. Zikir ini adalah satu amalan yang sangat mulia. Nabi sebut zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah, dan doa wa afdalu doa, dan doa yang paling afdal ialah kalimah alhamdulillah. Subhanallah. Pagi ini berapa kali kita sebut kalimah la ilaha illallah? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jika benar kita nak syurga Allah, jika benar kita nak mati husnul khatimah, perbanyakkanlah ucap kalimah la ilaha illallah. Jika kita nak bergantung kepada amal soleh kita, sedekah kita, solat kita, puasa kita sangat sedikit, dan yang sedikit itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringankanlah lidah kita, memperbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada tempat meminta melainkan Allah,
Tiada tempat mengadu, mengeluh melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab kita sangat bimbang, hati kita kan yang menjadi raja bukan Allah, bukan Allah Malik Yaumiddin, Malikin Nas, raja manusia. Tetapi yang menjadi raja kepada hati kita adalah hawa nafsu, syaitan. Kita sangat mencintai diri kita. Kita sangat mencintai harta-harta kita. Kita sangat mencintai impian-impian kita. Sehingga kan kita menjadikan agama sebagai satu bentuk keuntungan. Dan kita menjadikan amanah sebagai satu bentuk keuntungan. Itu hadis-hadis Nabi dalam 40 peristiwa akhir zaman. Nabi sebut antara orang-orang yang lalai ataupun yang ciri-ciri umat akhir zaman yang lalai, iaitu mereka yang menjadikan amanah sebagai satu bentuk keuntungan. Berebut jawatan, berebut untuk mendapatkan amanah. Kerana apabila dapat amanah, dapat jawatan, dapat pangkat tertentu, maka dia memperolehi sumber-sumber keuntungan untuk dunia. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Pagi tadi saya baca 40 hadis, tanda-tanda akhir zaman, dan saya menilai diri saya sendiri, melihat ke dalam diri saya. Saya sendiri mempunyai banyak tanda-tanda umat akhir zaman yang lalai. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali lepas solat, kita nak cepat macam mana pun, kita dalam keadaan kelang kabut, sama ada tak sempat duduk lepas solat, ataupun kita dah bergerak kan, kita sibuk, kita kena pergi, kena buat sekian-sekian, kena bawa kereta contohnya. Maka, janganlah tinggalkan 6 zikir yang paling utama. Saya bukan kata zikir lain tak utama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi inilah juga antara yang menjadi satu kebiasaan. Nak kata amalan wallahu alam Allah terima atau tidak. Setiap kali lepas solat, kita bagi salam, bacalah ayatul kursi. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, lepas solat, kita nak cepat macam mana pun, jangan tinggalkan ayatul kursi. Ayatul kursi. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang setelah solat fardu, 5 kali sehari itu lepas solat fardu, lalu dia membaca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, Nabi bersabda, barang siapa setelah solat fardu, lalu dia membaca ayatul kursi, tidak ada yang boleh menghalangnya untuk ke syurga Allah, melainkan kematian. Subhanallah. Dalam mafhum hadis yang lain, Nabi sebut, barang siapa yang membaca ayatul kursi setelah solat, kedekatannya dengan syurga, jarak dia dengan syurga, hanyalah yang memisahkan dia dengan syurga hanyalah kematian. Orang yang istiqamah setiap kali lepas solat fardu, dia lalu membaca ayatul kursi, tuan-tuan puan-puan sekalian, maka Allah kurniakan kepada dia kedekatan dengan syurga. Nabi kata tidak ada yang boleh menghhalangnya untuk ke syurga Allah, melainkan kematian. Maksudnya sebab dia masih hidup je, dia belum ke syurga Allah. Tapi sekiranya Allahu Akbar, dia mati, maka dia akan terus masuk ke taman-taman syurga. Subhanallah. Tapi belum masuk ke syurga yang sebenar lagi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab kubur boleh menjadi salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Ini disebut di dalam hadis Nabi yang lain, 40 hadis penawar hati. Masya Allah. Itu pun satu kitab hadis yang berulang kali saya baca sampai habis. 40 hadis penawar hati. Masya Allah. Saya baca sikit ya. Nabi SAW bersabda, hadis ni panjang, tapi saya ingat maksudnya saja, saya tak ingat matan hadis. Nabi bersabda, ketika itu Nabi melihat di kalangan para sahabat sedang ketawa gembira. Sedang ketawa lah, mungkin terlebih sikit kan, gelak ketawa. Lalu Nabi SAW bersabda,
Sekiranya kamu mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, maka kamu tidak akan ketawa begini. Lalu sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, mengingati mati. Kalau kamu ingat mati, kamu tak akan gelak macam ni. Kan bahasa kita sebut biasanya, gelak macam tengok nak mati. Tapi Rasulullah sebut dalam ungkapan yang lain. Sekiranya kamu mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, maka kamu tak akan ketawa terbahak-bahak begini. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, iaitu mengingati kematian. Dan Nabi menyambung hadis tersebut panjang. Apabila seseorang yang soleh, orang yang baik, dibawa ke kubur, kemudian ditanam, kan dia akan ditinggalkan, ahli keluarga akan tinggalkan. Lalu dia akan mendengar suara kubur berkata kepadanya, ahlan wa sahlan, selamat datang kepadamu. Engkau adalah orang yang aku cintai di dunia dahulu, yang berjalan di atasku. Nantikanlah bagaimana aku akan melayanimu. Subhanallah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila dibawakan jenazah orang yang soleh ke kubur lalu ditanam, ini saat kita paling takut tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab saat ini kita bukan berada di atas tanah, kita sedang berada di bawah tanah. Kita benar-benar keseorangan. Suami yang mencintai dan yang kita cintai juga akan tinggalkan kita. Anak-anak yang kita kandung, kita lahirkan juga akan tinggalkan kita. Harta-harta yang kita usahakan, tidak ada satu pun kita boleh bawa. Kita benar-benar keseorangan berhadapan dengan Allah. Kita benar-benar keseorangan. Kemudian kita akan didatangi dengan malaikat-malaikat Munkar dan Nakir. Subhanallah. Dan yang benar-benar menjadi teman setia kita adalah Al-Quran. Solat kita, Masya Allah. Amal soleh kita. Yang menjadi teman sejati kita yang tidak pernah meninggalkan kita hanyalah amal soleh. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat. Dan dalam hadis yang lain, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ini buku pertama saya. Kepada siapa yang belum ada, belilah. Subhanallah, pembelian anda ada satu infak. Saya tak berniat nak iklan tiba-tiba ni, tidak. Tetapi siapa yang dah ada buku Sahabat Dunia Akhirat, ini adalah nukilan buku yang pertama saya. Sebagai isi hati dan perasaan saya supaya kita semua nak menjadi sahabat dunia akhirat. Pada tajuk yang ke-44, subhanallah, yang bertajuk penyelamat kepada azab kubur. Penyelamat kepada azab kubur. Masya Allah. Tapi sebelum saya baca tentang hadis Nabi tentang penyelamat azab kubur, ada satu hadis Nabi tentang penyelamat daripada azab kubur ni. Saya nak sambung hadis Nabi itu dulu. Nabi SAW bersabda, apabila dibawa jenazah orang yang soleh, lalu dia akan mendengar ucapan kubur. Kubur akan berkata kepadanya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Engkaulah orang yang aku cintai yang berjalan di atasku selama ini. Masya Allah. Kita sedang berjalankan di atas tanah, sahabat-sahabat sekalian. Tanah ni, kubur pun tanah. Walaupun kita tak berjalan di atas tanah kubur, kita tak perlu pergi berjalan atas tanah kubur. Tetapi namanya tanah, dia adalah satu. Seluruh muka bumi ini, ia satu. Dia bersambung-sambung. Masya Allah. Jadi kubur ni akan berkata, engkaulah orang yang aku cintai yang berjalan di atasku selama ini. Dan nantikan bagaimana aku melayanimu. Lalu Nabi bersabda, kubur akan meluaskan seluas mata memandang. Dan di satu sudut kubur itu terdapat satu pintu menuju ke syurga. Allahu Akbar. Ini bagi jenazah orang-orang yang soleh. Yang mana kubur akan memberikan keluasan seluas mata memandang. Saya rasa tak ada sesiapa yang ada rumah kalau paling besar di dunia pun mesti nampak juga dinding, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi kita tak boleh bayangkan bagaimana kubur meluaskan seluas mata memandang. Tak nampak hujung, tak nampak pangkal, tak nampak kiri dan kanan, sangat luas. Bahkan bagi orang yang soleh, rumahnya di alam barzah jauh lebih indah, jauh lebih selesa, jauh lebih nyaman, jauh lebih selamat.
daripada rumahnya di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi menyambung, apabila dibawakan jenazah orang yang fasik, yang selalu melakukan maksiat. Sebab itu sebenarnya kita sayang kepada saudara kita. Bila saudara kita melakukan kemungkaran, kita tegur. Bila saudara kita telah menyebabkan ramainya anak-anak muda hari ini melakukan kerosakan dan kemungkaran. Bila ada artis contohnya, ada influencer, adanya founder-founder produk kan yang menggunakan media sosial dengan cara iklan yang dahsyat, yang bertentangan dengan agama, lalu diikutilah oleh penjual-penjualnya pun samalah juga. Kan? Mereka-mereka yang berpengaruh dengan masyarakat. Kerana mereka bukan menghancurkan dirinya sahaja, tapi turut menghancurkan generasi orang muda, anak-anak kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah. Sebab kita sayang kerana Allah, kita tegur. Kita sayang sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita terlalu mencintai dunia, kita nak jadi orang yang disayangi, disukai oleh ramai manusia. Lalu kita tidak menegakkan kebenaran dan kita tidak mencegah kemungkaran. Allahu Akbar. Kerana sayang, kita mengorbankan diri kita untuk dibenci, untuk tidak disukai. Dalam waktu yang sama kita berdoa kepada Allah supaya semua daripada kita sempat bertaubat sebelum mati. Sempat kembali kepada Allah ketika hidup sebelum kembali kepada Allah mati. Kita mengharapkan dan kita berdoa seluruh umat Islam, saudara-saudara kita, sempat kembali kepada Allah saat hidup sebelum kembali kepada Allah saat mati. Sebab ramai yang apabila saat mati itulah dia baru menutup aurat dengan sempurna dengan kain kafannya. Dia baru menyempurnakan wuduknya, disempurnakan oleh orang, dimandikan, wajib disucikan oleh manusia yang lain. Lalu dia disolatkan, namun dia tidak menunaikan salat. Allahu Akbar, subhanallah. Nabi bersabda, apabila dibawakan jenazah orang yang fasik, yang berkekalan dalam maksiat dan tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan melakukan maksiat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau dia melakukan maksiat sempat taubat, alhamdulillah. Tapi kita sangat bimbang kepada hari ini, kerana hari ini sebagaimana yang hadis Nabi sebut, tanda-tanda akhir zaman berlakunya kematian yang mengejut. Tak tunggu sakit, tak tunggu aksiden, tak tunggu apa-apa. Mati mengejut dalam tidur dan sebagainya semakin meningkat. Masya Allah. Nabi sebut apabila dibawakan jenazah orang kafir ataupun orang fasik yang tak sempat bertaubat, yang melakukan maksiat hidupnya sekian-sekian, lalu kubur mengatakan kepadanya, kubur berkata kepadanya, engkaulah tiada ucapan selamat bagimu. Engkaulah orang yang paling aku benci yang berjalan di atasku selama ini. Nantikan apa yang akan aku perlakukan kepadamu. Lalu apa yang kubur buat? Lalu kubur menyempitkan liang lahat disempitkan. Dan ketika Nabi SAW bersabda dengan hadis ini, Nabi menunjukkan lalu tulang belulang. Nabi pun merapatkan jari-jarinya. Nabi merapatkan jari-jari. Nabi kata lalu berselisihlah tulang belulang mereka. Kemudian diutuskan 70 ekor ular yang berbisa. Sekiranya satu ekor ular tersebut melepaskan bisa di atas dunia, maka tidak ada hidupan yang boleh hidup di atas dunia. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Nabi sebut, jika dibawakan jenazah orang yang fasik ataupun orang yang musyrik, yang tak sempat bertaubat dengan Allah, maka kubur akan memberikan perkataan, berkata kepada dia, tidak ada ucapan selamat, nantikan apa yang aku akan kerjakan kepadamu. Lalu kubur merapatkan, menyempitkan, lalu Rasulullah menunjukkan tulang belulang berselisih. Kemudian Allah mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa, dan sekiranya satu ekor mengeluarkan bisanya di dunia, maka akan matilah segala kehidupan. Dan Nabi SAW menyudahkan hadis Nabi tersebut dengan mengatakan bahawasanya kubur itu adalah gerbang pintu syurga ataupun jurang api neraka. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian, kita memberi peringatan bukan sebab kita jamin syurga. Saya baca kadang-kadang tomahan, ustazah tu jamin syurga ke? Ustazah tu nak nerakakan orang ke?
Cakap macam tu, cakap macam ni dah jamin syurga. Tuan-tuan, puan-puan. Sebab kita ni, kita tak jamin syurga. Kita tahu kita tak layak masuk syurga. Dan sebab kita tahu kita ada banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka. Saya sendiri, kalau dihitung-hitung dosa yang dilakukan, terlalu banyak dosa dan terlalu banyak maksiat dan banyak sebab untuk dicampakkan ke neraka. Namun kita perjuangkan syurga untuk semua, bukan untuk diri sendiri. Kita perjuangkan syurga untuk saudara kita, untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Kita perjuangkan keselamatan daripada neraka untuk semua sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itulah impian Rasulullah SAW untuk memastikan seramai mungkin manusia masuk ke syurga bersama dengan Rasulullah. Untuk seramai mungkin umatnya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitalah yang perlu menyambung perjuangan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kita tidak pernah rasa kita dijamin syurga, lalu mengatakan orang sekian-sekian. Tidak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kerana saya takut dengan amanah dan tanggungjawab dan ruang yang Allah berikan kepada saya untuk menyampaikan kebaikan, kebajikan dan untuk mencegah kemungkaran. Jika saya tidak melakukannya, maka berat hisab saya di akhirat kelak. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak berkongsi satu hadis Nabi SAW dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ini. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ini adalah buku yang pertama saya, Ustazah Asma Harun, diterbitkan pada tahun yang lepas. Buku yang ringan, santai, simple, tetapi ramai yang membacanya berulang kali. Ada yang kata saya 10 kali saya baca buku ni jadi teman. Kerana buku ini disusun untuk semua lapisan. Bukan bacaan yang berat, tetapi diselangi dengan firman Allah, hadis Nabi. Mudah-mudahan ia menjadi satu bukti kita berkasih sayang, bersahabat kerana Allah. Masya Allah. Saya bacakan ya. Ini adalah amalan penyelamat daripada azab kubur. An Ibn Abbas qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Fa iza fihi insanun yaqra'u surata tabarakallazi biyadihi al-mulk hatta khatamaha. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. Hadis sahih riwayat Tirmizi, yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan khemah di atas kubur dan mereka tidak mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Ni cerita sahabat ni, ada seorang sahabat yang bina khemah di atas kubur dan dia tak tahu itu kubur. Lalu mereka mendengar ada seseorang daripada kubur membaca surah Al-Mulk tabarakallazi biyadihil mulk sehingga tamat. Seorang sahabat Nabi, dia bina satu khemah, dia tak tahu itu kubur. Bila dia duduk di atas tu, dia dengar ada suara daripada bawah tanah yang membaca surah Al-Mulk daripada awal sampai habis, sampai akhir. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendirikan khemah di atas kubur yang aku tidak tahu akannya, dan aku terdengar di dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Nabi sebut sesungguhnya surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk, ialah surah yang menjadi penghalang, penyelamat daripada azab kubur. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah janji Rasulullah SAW. Rasulullah sangat mencintai kita. Rasulullah tidak mahu kita diazab dengan azab yang dahsyat, azab kubur. Kita tidak tahu berapa lama tempoh kita berada di alam kubur. Mungkin alam kubur itu alam yang paling lama ataupun lebih lama daripada alam dunia. Maka saat itu harta yang kita himpun tidak boleh selamatkan kita melainkan sedekah. Ketika itu orang yang kita sayang tak boleh bersama dengan kita menyelamatkan kita dan sebagainya. Namun subhanallah, Nabi memberikan kita pesan supaya beramal. Bacalah surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur.
penat, kelang kabut, macam mana pun sedih, menangis hari tu, kecewa. Kalau tak mampu nak buka Al-Quran, tuan-tuan puan-puan sekalian, tak mampu nak pegang Al-Quran, nak buka, penat sangat. Ada telefon zaman sekarang, bukalah YouTube surah Al-Mulk, kemudian kita ikutlah sambil baring. Baca sambil baring pun tak apa, kita penat kan, kita mengantuk, hari itu kita sakit ke dan sebagainya. Tak ada masalah tuan-tuan puan-puan, baca sambil baring, baca sambil mengiring, baca sekian-sekian. Tapi jika kita mampu beradab ketika baca Al-Quran, itu lebih afdal. Baca dalam keadaan berwuduk, hadap kiblat, baca dengan tenang, itu lebih afdal tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi dalam keadaan sakit, kelang kabut, penat, sambil baring, duduk dalam selimut, kemudian baca Al-Quran, boleh, bukan kata tak boleh, bukan haram. Cuma mungkin kurang adablah kita dengan Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang nak tengok hadis Nabi tersebut, boleh tengok muka surat 162 dengan 163 ya, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya, iaitu berkenaan jalan ke syurga, iaitu berkaitan dengan wuduk dan membaca doa selepas wuduk. Masya Allah. Saya kalau ikutkan masa, tinggal 5 minit lagi. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. 5 minit sahaja lagi masa yang ada untuk ceramah, sepatutnya habis 9 suku. Tapi saya nak sebutkan, subhanallah, antara kita dengan syurga ada di antara azan, wuduk dan juga solat. Antara kita dengan syurga ada di antara azan, wuduk dan solat. Pertama, saya nak sebut tentang azan. Ini hadis Nabi yang sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa setelah azan, barang siapa yang setelah azan lalu dia membaca, Masya Allah. Dik, cuba cari. Barang siapa yang setelah azan lalu dia membaca, seperti mana doa yang selalu kita amalkan tu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata aliyata rafiyah wa ba'athu maqam mahmud allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah azan lalu dia membacakan doa tersebut. Kena hafal tuan-tuan puan-puan sekalian. Tak hafal, Google. Buka internet, doa selepas azan. Masa azan, berhenti melakukan kerja. Kemudian, selepas selesai muazzin. Ustazah, sekarang dah tak dengar azan kat rumah saya jauh. Boleh tak saya jawab azan yang dalam TV? Boleh. Boleh tak saya jawab azan yang saya dah set dalam telefon? Boleh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjawab setelah azan lalu dia membacakan doa Allahumma rabba hazi da'wati tamah sampai akhir, dia berhak, ataupun Nabi sebut aku menjamin baginya, ataupun dalam riwayat lain Nabi sebut dia layak mendapat syafaatku, pertolonganku di mahsyar kelak. Allahu Akbar. Para alim ulama menyebutkan inilah antara hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan jaminan untuk mendapat pertolongan Nabi SAW. Kita tahu di mahsyar kelak, manusia sesama manusia sayang macam mana tak boleh tolong. Tak mampu tolong, semua ketakutan. Neraka di hadapan, api menjulang-julang tinggi, semua ketakutan. Seorang anak datang jumpa seorang ibu, wahai mak, tolonglah aku mak. Umi, mama, tolonglah. Seorang ibu akan berkata kepada anak, wahai anak, diriku. Kan, aku sendiri tidak boleh jamin diriku selamat daripada api neraka Allah. Si ibu juga menolak permintaan tolong. Menolak permintaan tolong daripada anak. Seorang isteri datang jumpa suami ditolak, isteri jumpa suami jumpa isteri ditolak. Anak, ibu minta dengan anak, duhai anak, berikanlah sedikit pahala istighfarmu kepadaku. Berilah sedikit pahala solatmu kepadaku. Berilah sedikit pahala puasamu kepadaku, wahai anak. Anak juga akan minta maaf. Aku sendiri tidak mampu menjamin diriku selamat daripada api neraka Allah. Dan ini keadaan situasi di mahsyar digambarkan dalam satu hadis apabila umat seorang Nabi bertemu dengan Nabi mereka. Lalu umat ini meminta pertolongan Nabi mereka. Bahkan sekalian para Nabi menyebutkan kalimah nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nak sebut bila ada umat Nabi yang lain daripada umat Nabi Muhammad bila berjumpa dengan Nabi mereka. Kan umat Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ke Nabi Lut ke Nabi Yunus ke, bila berjumpa dengan Nabi mereka minta tolong, para Nabi juga menyebut nafsi, nafsi biadi.
Diriku pada tangannya. Maksudnya para Nabi sendiri kata tak boleh jamin. Dan ada seorang Nabi menjawab, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Di mahsyar kelak Allah menunjukkan kemarahannya. Saat hidup di dunia sekarang, subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, ramai yang buat maksiat. Kita sendiri buat maksiat. Kemungkaran berleluasa, tetapi Allah menahan kemarahannya. Allah tidak menunjukkan kemurkaan dan kemarahannya. Sekiranya Allah menunjukkan kemarahan dan kemurkaannya, zaman sekarang jauh lebih dahsyat daripada zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh. Keengkaran manusia pada hari ini menghimpunkan segala keengkaran umat-umat terdahulu. Sebab itu Nabi SAW bersabda, akan tiba suatu ketika umatku akan mengikuti dan melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maksudnya kalau umat Nabi Nuh dosanya sekian, umat Nabi Lut sekian, umat Nabi Yunus sekian, kan, umat Nabi Musa sekian. Tapi umat akhir zaman ini akan menghimpunkan segala fitnah umat-umat terdahulu, dilakukan semua. Semua dosa-dosa umat terdahulu diulang kembali oleh umat akhir zaman. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita sangat mendambakan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan nabi-nabi lain ketika di mahsyar menyebutkan diriku, nafsi, diriku, aku sendiri tak boleh jamin diriku selamat. Dan aku tidak pernah melihat kemarahan Allah pada hari ini. Masya Allah. Tetapi setengah Nabi menyebutkan carilah Muhammad kerana dialah satu-satunya manusia, satu-satunya Nabi yang boleh membantu manusia yang lain. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat mencintai kita. Nabi tahu kita lemah untuk mendapat keselamatan daripada api neraka. Nabi tahu kita lemah tuan-tuan puan-puan untuk beramal soleh untuk syurganya. Lalu Nabi berikan kepada kita beberapa amalan yang Nabi harap kita buat. Yang Nabi harap kita istiqamah tuan-tuan puan-puan sekalian. Bukan amalan yang susah. Setiap kali selepas azan, Nabi pesan, bacalah doa yang selalu dibacakan tu. Allahumma rabba hazi da'wati tamah sampai akhir. Hafallah tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau tak hafal, bukalah YouTube. Ikut. Ini hadis yang sahih, boleh cari rujukannya, boleh cari sumbernya. Nabi kata siapa yang membaca doa setelah azan, dia berhak mendapat pertolonganku di mahsyar kelak. Dia berhak mendapat syafaatku. Di hari tiada siapa yang boleh membantu orang yang lain. Tapi Nabi Muhammad menawarkan pertolongannya untuk kita. Tapi beramal dan beristiqamahlah tuan-tuan puan-puan sekalian. Lepas ini dengan azan duduk, itu adalah keajaiban Allah, satu seruan yang mana Allah diwakilkan oleh muazzin. Allah memanggil kita. Allah menyebutkan, muazzin menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di dalam kalimah azan itu ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita dituntut untuk ikut. Kemudian Allah menyeru kita, hayya ala salah, datang sembahyang. Tinggalkan sekejap urusan duniamu. Dunia bakal engkau tinggalkan. Solatlah, datang sembahyang. Allah memberikan kepada kita segala yang kita perlu, apa yang kita mahu Allah beri. Sejak alam rahim sampai saat ini, Allah berikan kita semuanya tuan-tuan puan-puan sekalian. Walaupun kita tidak minta. Kita tak minta hari-hari, ya Allah, berikanlah jantungku berfungsi elok. Tetapi dah 40 tahun jantung kita berfungsi elok, Allah yang beri. Kita tak pernah minta setiap hari, ya Allah berilah aku boleh bernafas, cukupkanlah udara. Tapi Allah bagi percuma tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah cuma minta kita saat kembali kepadanya waktu salat. Tolonglah ingat Allah. Allah berfirman, aqimis solah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tapi apa yang berlaku pada kita ketika kita berdiri solat? Hati kita ingat dunia. Hati kita cinta dunia. Hati kita ingat masalah-masalah kita. Kita tidak meluangkan masa saat solat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam azan Allah sebut, hayya 'alal falah. Datanglah menuju kejayaan. Kamu datang solat, Allah akan beri kita kejayaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian dalam solat seterusnya, kan, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Lagi, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai akhir azan tu kita pun baca doa azan, Masya Allah. Kemudian sahabat-sahabat sekalian,
Selepas kita azan, kita jawab azan, kita baca doa selepas azan, kita ambil wuduk. Sama ada wuduk sebelum azan ataupun wuduk selepas azan, tak ada masalah. Yang paling penting, kita cuba menunaikan solat di awal waktu. Bila dengar seruan Allah, terus menyahut. Masya Allah. Ini jalan-jalan ke syurga yang lain. Nabi SAW bersabda. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Wa zadu Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawabin Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Allahu akbar. Ini jalan ke syurga seterusnya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang kamu berwuduk, lalu dia menyampaikan wuduk dan menyempurnakannya. Kemudian selepas selesai wuduk, lalu dia membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang esa tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab itu saya sebut tadi, antara kita dengan syurga ada di antara azan, wuduk dan juga solat. Masya Allah. Ini hadis yang sahih riwayat Muslim, sahabat-sahabat sekalian. Yang mana Nabi menyebutkan barang siapa setelah dia, ketika dia mengambil wuduk dan dia menyempurnakan wuduknya. Ambil wuduk sungguh-sungguh tuan-tuan puan-puan sekalian. Lalu setelah wuduk, dia membaca doa wuduk. Tadi, kita jangan tinggalkan doa setelah azan. Sekarang, jangan tinggalkan doa setelah wuduk. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa setelah dia menyempurnakan wuduknya, lalu dia membaca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi sebut, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia mahu masuk. Orang yang beramal dengan doa setelah wuduk, Allah akan buka baginya 8 pintu syurga. Dan dia dipersilakan masuk daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Allahu akbar. Sahabat-sahabat dia yang mati Allah. Dan riwayat Tirmizi, wazada Tirmizi, dan riwayat Tirmizi, Nabi SAW menyambung doa itu dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanallah. Kan kita selalu baca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Ada juga kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Boleh je kita nak tambah. Lalu ada orang bertanya mungkin, mudahnya nak masuk syurga Allah. 8 pintu syurga Allah dibuka ustazah hanya dengan baca doa selepas wuduk. Saya kata ini adalah janji Rasulullah. Tetapi kita harus faham sahabat-sahabat sekalian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita harus faham bahawasanya insya-Allah orang yang selepas wuduk, lalu kan ada hadis Nabi tentang wuduk. Sesungguhnya apabila kamu berwuduk, akan keluarlah dosa-dosa daripada setiap celah jari jemarimu. Lalu ketika kamu membasuh muka, akan keluarlah dosa-dosa daripada wajahmu. Dosa mata, dosa muka, wajahmu. Dengan wajahmu kamu rasa riak, kamu rasa bangga dengan kecantikan yang Allah bagi. Kamu mempergunakan wajahmu untuk melakukan maksiat, untuk menggoda lelaki, sekian-sekian. Banyak dosa disebabkan wajah. Dan Nabi sebut dalam hadisnya yang sahih, apabila kita membasuh wajah-wajah, kita akan gugurlah dosa-dosa. Kemudian apabila kita berkumur hingga kita basuh kaki, akan keluar dosa-dosa daripada setiap celah jari jemari. Sehingga akan keluar dosa-dosa daripada di bawah kuku-kuku. Subhanallah. Tapi dosa apa ni? Dosa-dosa kecil. Dosa besar wajib digugurkan dengan taubatan nasuha. Maksud taubatan nasuha adalah bertaubat sungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan yang dilarang yang menyebabkan dosa, dan kita tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Itu taubatan nasuha, itu bagi dosa besar. Tapi dosa kecil kita lakukan sangat banyak. Dan bila kita mengambil wuduk, dosa kecil akan digugurkan, dibersihkan oleh Allah.
Bayangkan tuan-tuan puan, apabila kita berwuduk, lalu kita disucikan, dibersihkan oleh Allah daripada dosa-dosa, lalu kita mengangkat doa. Apa doa yang kita bacakan tadi? Kita bersyahadah bahawa tiada Tuhan, tiada sekutu dengannya, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan sebagai hamba-Nya. Yang kita kembali kepada hadis Nabi tadi, yang mana Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi, barang siapa akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk syurga. Maka bayangkan setiap kali kita ambil wuduk 5 kali sehari, lalu kita bersyahadah, subhanallah, Nabi sebut akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Kemudian disambung doa tersebut, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin, dan golongkanlah aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bayangkan 5 kali sehari kita ambil wuduk, lalu kita baca doa ini. Kita berdoa supaya kita di kalangan orang yang bertaubat, kemudian kita di kalangan orang yang menyucikan diri. Mudah-mudahan asbab doa tersebut, kita menjadi orang yang tidak melakukan maksiat. Kita mula meninggalkan dosa yang besar. Kita kuat untuk meninggalkan ghibah, mengumpat dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan bertanya, Ustazah, mudahnya nak masuk syurga Allah, 8 pintu dibuka, asbab doa. Saya kata doa ini akan memandu kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bertaubat dan tidak mahu melakukan dosa. Bukan syurga ini tidak mudah, dipagari dengan ujian, kan? Dan neraka pula dipagari dengan nikmat. Sebab itu orang yang menuju, orang yang selalu leka dengan nikmat dunia, dia sedang menempuh pagar ke neraka. Satu pagar dia buka, satu pagar dia buka, na'udzubillah. Itu hadis Nabi. Nabi sebut sesungguhnya syurga itu dipagari dengan ujian-ujian, kesusahan, keperitan. Tetapi neraka Allah itu dipagari dengan nikmat-nikmat, keseronokan, kesenangan dunia. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekian, kita sangat memerlukan doa ini supaya kita tergolong di kalangan orang yang selalu bertaubat. Al-mustaghfirin, at-tawwabin, ya Allah, yang sentiasa beristighfar. Akhirnya, kesan daripada impact daripada doa ini 5 kali sehari kita baca selepas wuduk, kita menjadi orang yang rasa pahit dengan dosa. Kita sangat takut bila buat dosa, terus bertaubat. Dan insya-Allah inilah golongan yang Allah akan buka 8 pintu syurga untuknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sebagai penutupnya sahabat-sahabat sekalian, sebab kalau nak baca jalan-jalan ke syurga, di tangan saya ini ada 40 hadis jalan ke syurga. Kalau nak baca sampai Zuhur, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan sebagai penutupnya, Masya Allah, tajuk kita pada hari ini kan tentang bab sedekah, tentang bab jalan ke syurga. Saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian, antara jalan ataupun pintu syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan sedekah. Dengan jalan sedekah. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, ini hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, siapa yang berinfak sedikit sahaja untuk 2 kenderaan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli salat, maka ia akan dipanggil daripada babu salah, iaitu pintu salat. Jika ia ahli jihad, maka ia akan dipanggil daripada babu jihad, iaitu pintu jihad. Jika ia ahli sadaqah, maka ia akan dipanggil daripada babu sadaqah, iaitu pintu sadaqah. Jika ia ahli puasa, maka ia dipanggil daripada pintu puasa, ia ataupun babu rayan, iaitu pintu rayan. Subhanallah. Antara jalan ke syurga Allah, sahabat-sahabat yang rahmati oleh Allah, disebutkan dalam hadis Bukhari ini, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Yang pertama, wahai hamba Allah yang salat, dia akan dipanggil daripada babu salah. Jaga salat kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kan orang yang salat dengan sempurna, dengan sebaiknya, di awal waktu, solat dengan tenang, solat dengan khusyuk, solat dengan dia ikhtiar, solat dengan sebaiknya, orang ini akan dipanggil melalui babus solah, pintu solat. Kemudian golongan yang kedua, jika dia ahli jihad fisabilillah, jihad dalam medan jihad dia untuk mendapat redha Allah, dia akan dipanggil melalui babu jihad. Kemudian jika dia ahli sedekah, dia akan dipanggil masuk ke pintu babu sedekah, iaitu pintu ahli sedekah. Kemudian jika dia ahli puasa, dia akan dipanggil melalui pintu babur rayyan ataupun babu siyam, iaitu pintu orang-orang yang berpuasa. Masya Allah.
Dalam hadis ini disebut 4 pintu yang akan dibuka kepada 4 golongan. Yang pertama, ahli solat. Yang kedua, ahli jihad. Yang ketiga, ahli sedekah. Yang keempat, ahli siyam, iaitu orang yang berpuasa. Jadi, bila kita melihat kepada pintu-pintu syurga ini, cuba kita melihat ke dalam diri kita. Agak-agak pintu mana yang kita boleh masuk? Adakah kita layak untuk masuk melalui pintu solat? Cuba nilai solat kita macam mana? Adakah kita layak untuk dipanggil masuk pintu jihad? Adakah kita telah berjihad di jalan Allah? Yang ketiga, adakah kita layak masuk ke dalam pintu sedekah? Kan sedangkan kita lebih banyak menyimpan untuk diri kita di dunia daripada menyimpan untuk diri kita di akhirat. Kemudian yang keempat, iaitu adakah kita layak masuk melalui pintu puasa? Sedangkan kita sangat sedikit berpuasa sunat. Subhanallah. Puasa Ramadan pun belum tentu. Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, banyak ni lagi hadis-hadis Nabi tentang jalan-jalan ke syurga. Masya Allah, tentang orang yang menjawab azan, tentang berpuasa, jalan-jalan ke syurga. Dan yang terakhirlah, subhanallah, yang terakhir, Nabi SAW bersabda, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, sedekah manakah yang teragung pahalanya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, jikalau engkau bersedekah sedangkan engkau masih sehat dan sebenarnya engkau merasa sayang melakukan sedekah itu kerana takut menjadi fakir miskin dan engkau amat mengharapkan untuk menjadi kaya. Tetapi Nabi kata, janganlah engkau menunda-nunda sedekah sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkong lalu berkata, untuk si fulan, yang ini untuk si fulan, yang itu, sedangkan engkau maksudkan itu telah memiliki apa yang engkau hendak berikan. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bilakah waktunya sedekah paling afdal? Paling afdal, bilakah saatnya sedekah paling afdal ya Rasulullah? Allahu Akbar. Lalu Rasulullah menjawab, ketika engkau bersedekah sedangkan ketika itu kamu masih sehat dan sebenarnya engkau sangat sayangkan hartamu tersebut, kan, sehat, masih mampu untuk gunakan harta tersebut, kan, dan engkau rasa sayang terhadap harta tersebut, dan saat itu juga engkau rasa takut jatuh miskin, kan. Contohnya kita guna ayat, saya pun ada cukup-cukup makan je, bimbanglah kalau sedekah nanti, kan, kalau sedekah nanti tak cukup pula nak makan, sedekah nanti tak cukup pula nanti belanja bulan ni. Saat itulah paling afdal untuk kita sedekah. Dan engkau amat mengharapkan untuk jadi kaya. Maksudnya kita simpan. Kita kata kalau ada simpanan 10K, lega lah. Maksudnya kita rasa kalau 10K tu sedap lah. Kalau nak hidup pun atas dunia kan rasa tenang lah. Kita rasa dengan duit-duit itu kita boleh jadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkong. Nabi kata jangan tunda sedekah. Sebab ramai manusia bila dah nazak mula mengagihkan harta. Yang ni harta mak dalam akaun CMB tu bagi kat madrasah tu ya. Nanti tengah nazak. Yang tu bagilah dekat masjid tu. Yang tu wakaf ya. Dan Nabi kata, lalu apabila nyawamu telah sampai di kerongkong lalu berkata, ini untuk si fulan, yang ini untuk si fulan, yang itu si fulan. Sedangkan orang yang engkau maksudkan itu telah memiliki apa yang hendak engkau berikan. Nabi kata sedangkan pada saat itu memang apa yang dimilikinya akan ditinggalkan menjadi milik orang yang dia sebut. Ni untuk anak tu ya, ini untuk ni. Sedangkan kalau dia tak pesan pun Nabi kata memang akan menjadi harta orang lain, bukan miliknya lagi. Jadi dalam hadis ini Nabi mencegah, Nabi memberi teguran jangan menangguhkan sedekah. Dan siapa yang menangguhkan sedekah dan apabila dia dah sampai nazak, itulah satu keadaan infak ataupun sedekah yang paling nilai paling rendah. Kerana pada saat itu dia dah tahu bahawa dia tak mampu dah untuk menggunakan hartanya. Dia dah bakal nak meninggalkan. Saat itu baru dia sedekah. Nabi kata itulah saatnya kemungkinan sedekah tidak diterima. Sedekah yang tidak ada nilai. Yang mana apabila kita mengetahui kita tidak akan mampu dah nak gunakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan itulah sifat kita sebagai manusia, termasuklah saya. Mungkin kalau saat hidup orang kata, Ustazah ada kereta lebih tak? Nak satu kereta? Tak adalah kita nak guna. Tapi mungkin bila saat nazak,
Semua kereta kita kata kereta itu wakaf ya untuk kegunaan madrasah tu. Dah nazar, okey yang tu kan van yang ada tu buatlah jadi ambulans. Duit dalam tu. Sedangkan saat itu kita tahu kita dah tak mampu untuk menggunakannya untuk diri kita. Na'udzubillah min zalik, kita bimbang sedekah saat itu tidak diterima oleh Allah sebab kita memberi bukan kerana mencintai Allah, tapi saat itu kita memberi kerana takut. Kerana bimbang tidak ada apa-apa sedekah yang boleh membuatkan kita boleh masuk ke dalam pintu sedekah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai kesimpulan kepada perkongsian pada hari ini, marilah kita memilih mana pintu syurga yang kita nak masuk. Kalau tak mampu dalam pintu solat, kalau tak mampu melalui pintu jihad, tak mampu melalui pintu puasa sebagaimana hadis Nabi ini, kita pilihlah untuk masuk ke syurga Allah melalui pintu sedekah. Bila adanya peluang-peluang untuk sedekah, kita bersedekahlah. Jangan tunggu kaya baru bersedekah, tetapi bersedekahlah, insya-Allah Allah akan menyempurnakan rezeki untuk kita. Ini disebut dalam hadis Nabi yang lain, ketika Nabi menjawab soalan kepada Asma binti Abu Bakar. Ketika Asma binti Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa harta ya Rasulullah. Aku tak ada simpanan, tak ada saving, tak ada harta ya Rasulullah. Tapi aku ada sedikit kan belanja yang suamiku iaitu Zubair kan memberi sedikit belanja untuk kegunaan belanja hidup, untuk belanja makan minum." Kita tahu Asma binti Abu Bakar hanya memiliki 5 orang anak. Memiliki 5 orang anak, ramai anak. Lalu Asma pergi jumpa Rasulullah, "Ya Rasul, aku tak ada apa-apa harta, melainkan sedikit belanja yang diberikan oleh suamiku untuk keperluan, untuk cukup-cukup keperluan." Lalu Nabi kata, "Wahai Asma, berikanlah sedikit. Berikan, tetap bersedekah walaupun sedikit wahai Asma. Dan janganlah kamu menjadi bakhil wahai Asma. Sesungguhnya orang yang kedekut, Allah akan menyekat. Barang siapa yang kedekut, maka Allah akan menyempitkan rezekinya." Hadis yang sahih sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu, sedekah ini bukan hanya untuk orang yang kaya, bukan hanya orang yang ada. Tapi tuntutan bersedekah ini adalah untuk semua. Jangan sebut nanti aku ada duit, aku akan banyak bersedekah. Tidak. Tetapi tuntutan sedekah ini perlu dikejar, perlu diambil peluang oleh semua lapisan. Orang yang miskin, bagilah mengikut kadar kemampuannya. Orang yang kaya, berilah mengikut kadar kekayaannya. Maka mudah-mudahan kita boleh masuk melalui pintu sedekah. Dan pada pagi ini, antara peluang untuk kita bersedekah dan berinfak adalah melalui pembangunan fasa 2 Madrasah Tahfiz. Madrasah Tahfiz, subhanallah, yang menjadi penganjur kita pada pagi ini, Madrasah Tahfiz Al-Quran dan Hadis Ar-Rahmah Kuala Kansar Selangor, Kuala Kansar Perak. Ada account number, ada nombor telefon yang dikongsikan, bolehlah hubungi. Berilah semampu yang kita boleh. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita layak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui babus sedekah, dan ikhlaskanlah hati kita ketika sedekah. Kita boleh niatkan, "Ya Allah, terimalah sedekahku ini. Allahumma taqabbal minna sadaqatana." Ya Allah, terimalah sedekahku ini. Ya Allah, jadikanlah ia perisai daripada neraka. Berilah kesembuhan kepada sakitku ataupun kesembuhan kepada ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah terima sedekah kita tu, dan jagalah. Jika mampu sembunyikan, itu lebih baik. Jika mampu sembunyikan, lebih baik. Jika tak mampu, ada juga orang nampak, ada juga orang tahu, ataupun perlu ditunjukkan sedekah itu sebagai galakan kepada anak-anak, kepada pasangan dan sebagainya, maka lakukanlah, sebab Allah menerima kedua-dua bentuk sedekah. Sama ada sedekah itu dilakukan terangan ataupun sembunyi. Kan? Yang penting ikhlas. Kalau lakukan secara sembunyi tetapi tak ikhlas, satu hari mengungkit balik pun Allah tolak. Jadi Allah terima sedekah terang ataupun sedekah sembunyi. Yang paling penting adalah hati kita itu ikhlas, memberi kerana mengharap redha Allah, mengharap syurga Allah, mengharap selamat daripada api neraka Allah. Itulah ciri-ciri sedekah yang ikhlas. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua para sahabat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita berjumpa di sini, Allah akan menyatukan kita di syurganya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Dan sebagai penutupnya, sekali lagi kepada siapa yang ingin membeli buku Sahabat Dunia Akhirat, sebab stok dia dah semakin terhad bila berlaku PKP, penerbitan terhenti dan sebagainya, namun kami ada simpan dalam beberapa ratus di galeri dan setiap pembelian adalah satu bentuk infak tuan-tuan puan-puan kepada kerja amal dan kerja dakwah. Buku ini berharga RM25. Ada pihak yang beli banyak, dia hadiahkan kepada orang dia sayang. Kenapa saya memilih Sahabat Dunia Akhirat? Sebab kita bukan sekadar hubungan guru dengan anak murid, dan saya bukan guru tuan-tuan puan-puan sekalian, tetapi dalam satu hadis Nabi yang lain, ada dalam satu hadis Nabi menyebutkan tentang seorang sahabat boleh menarik sahabatnya untuk sama-sama masuk ke syurga. Kan? Dalam satu hadis Nabi sebut gambaran di mahsyar kelak, ada golongan yang berbaris kan menuju ke neraka, ada yang berbaris menuju ke syurga. Lalu orang yang sedang menuju ke syurga berkata kepada Allah, "Ya Allah, dia itu adalah saudaraku, dia adalah sahabatku yang pernah solat bersamaku, puasa bersamaku, haji bersamaku." Maksudnya menjadi saksi di hadapan Allah bahawasanya sahabat itu pernah melakukan amal soleh bersama. Lalu Allah memerintahkan, tariklah sahabatmu itu, saudaramu itu, sahabatmu itu untuk sama-sama masuk ke syurgamu. Jadi itulah yang kita harapkan sahabat-sahabat sekalian, kita bersahabat dunia dan akhirat kerana Allah, kerana Rasulullah. Kita bukan saja tolong menolong di dunia, tapi yang paling utama kita saling tolong menolong, tarik menarik ke syurga Allah. Sekian daripada saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi